Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Tengah Malam. 3 juta pelajar berusia 12 tahun ke atas dijangka selesai disuntik vaksin COVID-19 sebelum sesi persekolahan 2022 bermula. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata sasaran itu merupakan petunjuk prestasi utama KPI kementeriannya. Negara dalam 3 juta. Okay. Sempatkah semua ni 3 juta divaksinasi sebelum school reopening? Itu KPI kita. Sebelum awal tahun pembukaan sekolah bulan Januari ya. Januari. Ya. Tetapi kalau tanya tentang pembukaan sekolah untuk tahun ini, kita akan buat serentak. Besok Yang Berhormat Menteri Pendidikan akan umumkan pembukaan sekolah secara berperingkat untuk tahun 2021. Jadi untuk itu kita akan buat serentaklah program vaksinasi. Tetapi untuk awal tahun persekolahan tahun 2022 then we can give all by then. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat bersama Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yew di Komtar. Dalam pada itu, Khairi berkata lebih 130,000 pelajar di Pulau Pinang akan mula divaksin mulai ujung bulan ini. Proses vaksinasi akan diadakan di sekolah-sekolah sekitar negeri berkenaan. Para pelajar perlu terlebih dahulu mendapatkan kebenaran vaksinasi daripada ibu bapa atau penjaga sebelum disuntik. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan membina sebuah hospital medan di perkarangan Hospital Pulau Pinang dalam masa terdekat. Keputusan untuk membina hospital lapangan oleh Angkatan Tentera Malaysia itu tertakluk kepada perbincangan beberapa pihak dan boleh didirikan dalam masa 10 hari sekiranya semua perkara berkaitan dapat diperinci. Kita telah pun luluskan Hospital Medan, mana tapaknya kita akan melihat nanti, dan Hospital Medan ini kita akan pasukan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia sudah pun melawat tapak ini, dan kita akan segerakan pembinaan Hospital Medan ini yang insyaAllah dapat kita sediakan dengan lebih daripada 100 katil untuk menampung keperluan katil-katil yang ada kemudahan oksigen di Hospital Pulau Pinang. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Hospital Pulau Pinang. Hospital Medan merupakan perkhidmatan sokongan dalam usaha mengekang kenaikan kes harian COVID-19 di Hospital Pulau Pinang yang semakin membimbangkan. Ia akan menempatkan 100 buah katil yang lengkap dengan bekalan oksigen dan peralatan untuk merawat kes COVID-19 dan kes lain untuk menampung bilangan kes harian. Remaja 16 dan 17 tahun di Labuan mula disuntik vaksin COVID-19 sebagai persediaan menjelang pembukaan sesi persekolahan bersemuka 4 Oktober depan. Proses vaksinasi dibuat secara berperingkat membabitkan 2,500 pelajar dari 12 sekolah. Selain daripada program pemvaksinan ini juga, insyaAllah minggu hadapan kita juga membuat program sanitasi untuk sekolah-sekolah yang akan dibuka ini. Jadi ini adalah salah satu usaha, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan kerana kita difahamkan bahawa Labuan adalah wilayah kedua untuk program pemvaksinan untuk pelajar-pelajar sekolah ini. Murid-murid bersekolah yang sekolah tingkatan 4 dan tingkatan 5 dahulu, manakala hari Isnin dan hari Selasa kita akan coverkan untuk mana-mana yang tercicir yang tidak bersekolah, dan kita akan buka untuk walk-in pada waktu tersebut. Para pelajar yang ditemui lebih yakin untuk hadir ke sekolah setelah menerima vaksin. Janganlah takut untuk mengambil vaksin. Vaksin ini selamat dan kita boleh waspada daripada penyakit COVID-19 ini. Jadi marilah kita sama-sama mencegah dan menjaga keluarga kita daripada COVID-19. Dapat vaksin lebih selamatlah kepada semua orang. Kalau di sekolah lebih efisiensilah untuk membelajar. Pemberian suntikan dos kedua dijangka bermula awal bulan depan. Di Sarawak, proses pemberian vaksin untuk 289,200 remaja dijangka selesai sepenuhnya menjelang akhir Oktober sebelum negara beralih ke fasa endemik. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ketika ini pemberian vaksin kepada golongan itu yang berumur 16 dan 17 tahun dijangka selesai sebelum sekolah dibuka pada 3 Oktober.
Sebelah situ kita akan terus memberi vaksinasi kepada remaja yang berumur 12 tahun hingga ke 15 tahun. Dan ini kita harap akan dilengkapkan pada hujung Oktober, kira-kira 22 Oktober ataupun 26 Oktober. Dan insya-Allah saya rasa bahawa pada hujung tahun kita dapat melengkapkan vaksinasi di mana kita dapat mewujudkan imunisasi kelompok di seluruh negeri Sarawak. Jumlah remaja di negeri ini adalah kira-kira 10.3% dari keseluruhan populasi. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan kerajaan negeri sentiasa memantau keperluan melonggarkan SOP COVID-19 mengikut situasi dari semasa ke semasa. Pemantauan itu juga melibatkan arahan kuarantin wajib 14 hari bagi kemasukan ke negeri berkenaan. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari membuat tinjauan ke PPW di Dewan Suara Seri Aman sebelum diberikan taklimat mengenai perkembangan semasa program vaksinasi. 28 lagi kluster baru dilaporkan hari ini dengan kategori tempat kerja kekal menjadi penyumbang tertinggi iaitu sebanyak 17 kluster. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Isham Abdullah berkata ia membabitkan negeri Johor, Kelantan, Melaka, Perak, Pulau Pinang dan Selangor. Dalam kenyataan, beliau memaklumkan penularan menerusi kluster komuniti pula mencatatkan 6 kluster iaitu 5 di Kelantan dan 1 di Perak. Manakala kluster kumpulan bersiko tinggi, 3 dicatatkan iaitu 2 di Perak dan 1 di Kelantan. Kluster pendidikan lain pula dilaporkan masing-masing 1 kluster di Kelantan dan Johor. Setakat ini jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 1,446. Kampung Ulugroh Kampar Perak akan dilaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD selama 2 minggu berkuat kuasa esok. PKPD akan turut dilaksanakan di Ladang Insan Jaya dan Ladang Darabif Pekan Pahang serta Taman Semarak Megah di Tawau Sabah bermula Isnin ini. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozimat Saad menerusi kenyataan turut memaklumkan PKPD di beberapa lokaliti lain akan ditamatkan esok. Ia melibatkan 3 lokaliti di Jerantut Pahang iaitu Kampung Batu Balai, Kampung Kongo dan Kampung Perlok. Manakala di Sabah, PKPD akan ditamatkan di Kampung Tuhau di Kudat dan 4 lokaliti di Putatan iaitu Kampung Ketiau, Platinum Apartment, Taman Teluk Villa dan PPR Taman Seri Serigai. Harga shilling ayam segar akan dikuatkuasakan. Ia sebagai langkah jangka panjang susulan kenaikan mendadak sumber makanan tersebut yang berlaku sejak awal bulan ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP, Datuk Rasul Wahid berkata satu mekanisme baru akan diperkenalkan sama seperti harga maksimum minyak masak botol yang dikuatkuasakan baru-baru ini. Sebelum ini, pengeluar memberi alasan peningkatan harga komponen makanan ayam yang diimport sepenuhnya dari luar negara. Kita fikirkan bagaimana mekanisme untuk nak pastikan kenaikan harga tersebut tidak membebankan peternak. Jadi bila tidak membebankan peternak, maka dia tidak akan membebankan rakyat. Sebab itu kita fikir mungkin kita mencadangkan supaya subsidi. Jika harga makanan tersebut meningkat, kita mungkin lebih subsidi. Itu perlu kepada persetujuan dan juga endorsement daripada MOF. Beliau berkata demikian semasa menghadiri pertandingan memasak bubur Ashura peringkat Parlimen Hulu Terengganu di Ajil. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP Negeri Sarawak meningkatkan pemeriksaan di semua premis perniagaan bagi memastikan peniaga dan pelanggan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pengarah Penguatkuasa Bahagian Penguatkuasa KPDN HCP Putrajaya Azman Adam berkata bagi tujuan itu lebih 176 orang pegawai telah digerakkan untuk melaksanakan tugas berkenaan. Operasi ini bagi memastikan premis-premis perniagaan tidak menjadi penyumbang kepada penularan semula pandemik COVID-19 dalam negara.
55,068 premis telah diperiksa sejak pelaksanaan penguatkuasaan terhadap pematuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP Akta 342 digerakkan bermula 13 Mei 2020. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 163 kes kompaun telah dikenakan kerana tidak mematuhi SOP yang ditetapkan dengan nilai kompaun sebanyak RM494,000. Azman Adam menyatakan demikian dalam satu kenyataan media selepas mengetahui pelaksanaan Op Samar bagi meninjau pemantauan dan penguatkuasaan SOP PKP Akta 342 di sebuah pasaraya di Kuching. Banjir di daerah Marudi semakin surut. Sehingga petang tadi, paras air banjir juga menurun kepada 0.15 meter di beberapa kawasan di sekitar Pekan Marudi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Miri, Kapten Pertahanan Awam Usman Harto menyatakan sepasukan anggota Pertahanan Awam terus melakukan rondaan di kawasan berisiko banjir sekitar Pekan Marudi seperti Kampung Narum, Kampung Ridan dan Kampung Dagang. Beliau menyeru penduduk supaya terus berwaspada terutama peralatan elektrik dan laluan jalan raya yang masih belum sesuai dilalui oleh kenderaan kecil. Sementara itu, bilangan penduduk terjejas banjir pula kekal iaitu 23 orang di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Suarah Marudi dan 13 orang di PPS SMK Telang Usan. PPS Dewan Suarah Marudi dibuka pukul 7 malam pada 4 September dan PPS SMK Telang Usan dibuka pukul 2 petang pada 5 September selepas beberapa rumah penduduk dinaiki air. Kejadian banjir lumpur di Yan bukan sahaja mengorbankan nyawa dan kehilangan harta benda, tapi juga ramai penduduk yang terjejas banjir mengalami kecederaan. Menjadi keperluan rawatan dan membantu mereka yang terkesan, St. John Ambulance Kedah Selatan tampil menghulurkan khidmat bakti membantu merawat penduduk yang cedera. Menurut Presiden St. John Ambulance Kedah Selatan, Datuk Nor Sabrina Mat Nor, kunjungan mereka bersama pegawai perubatan sedikit sebanyak dapat membantu mereka mendapatkan rawatan yang diperlukan. Selain warga emas dan mereka yang mengalami penyakit serta penduduk yang cedera diberikan perhatian khusus kerana menyedari kesusahan mereka untuk keluar mendapatkan rawatan. Perkara dan juga maklumat yang kami dapat daripada penduduk yang memerlukan rawatan susulan daripada segi perubatan ini akan diambil tindakan oleh pihak klinik dan juga hospital Yan untuk follow up. Dan ada juga yang cedera, contohnya terkena kayu, terkena kaca yang tadi kami jumpa semasa kejadian tu. Jadi masih meneruskan treatment. Kita advise dan kita tengok luka itu. Beliau yang juga adun Bandar Baharu ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan dan memberikan rawatan di beberapa kediaman penduduk yang terjejas banjir di Kampung Setoi, Yan. Terdahulu, beliau bersama sebuah badan NGO Brigade Negaraku dari Negeri Sembilan turut sama menyalurkan bantuan keperluan asas kepada penduduk di kampung berkenaan. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa akan mengadakan satu mesyuarat khas bersama pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kedah dalam masa terdekat. Mesyuarat itu bagi membincangkan isu pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP yang dilihat memberi kesan terhadap sungai muda yang menjadi sumber air mentah bagi kedua-dua buah negeri tersebut. Timbalan Menteri Kasa Datuk Dr. Mansur Osman berkata, mesyuarat khas tersebut melibatkan pihak tertinggi bagi kedua-dua buah kerajaan negeri itu, termasuk Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang selaku pengeluar sumber air mentah di Pulau Pinang. Setiap negeri ada hujah dia masing-masing. So kita cuba aturkan perjumpaan ini supaya kita dapat satu penyelesaian yang menang-menang lah bagi pihak negeri Kedah dan juga dengan negeri Pulau Pinang. So we will do that dengan masa terdekat. Terdahulu, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang memberi amaran bahawa cadangan projek KXP di Kuala Muda, Kedah boleh menjejaskan perkhidmatan bekalan air di Pulau Pinang. Ia berikutan laporan impak alam sekitar EIA mendedahkan bahawa projek itu boleh mencemarkan Sungai Muda yang menjadi sumber air mentah utama untuk Pulau Pinang dan Selatan Kedah sejak tahun 1974. Beliau berkata demikian dalam program penyampaian sumbangan kepada mangsa ribut di Kampung Tasik Cempedak dan Kampung Tasik Maju di Bukit Tebal.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan membuat draft ketetapan baru mengenai prosedur operasi standard SOP berkaitan solat berjemaah di masjid dan surau untuk dijadikan panduan tertakluk kepada persetujuan negeri-negeri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad menerusi kenyataan memaklumkan langkah berkenaan bagi memberi ruang yang lebih luas untuk umat Islam dengan langkah-langkah keselamatan yang rapi. Beliau akan mengadakan satu pertemuan dengan mufti-mufti negeri, pihak Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara dalam masa terdekat bagi perbincangan lanjut. Cadangan untuk menjadikan lebih banyak surau biasa, termasuk surau-surau di pejabat sebagai tempat mendirikan solat Jumaat juga akan turut dibincangkan. Ini kerana kerajaan memberi perhatian serius terhadap kemudahan solat berjemaah di masjid dan surau serta aktiviti berkaitannya. Ia sejajar dengan 5 inisiatif mantap yang dirancang olehnya sebelum ini, iaitu pemantapan mental, jasmani dan rohani serta pemantapan institusi masjid dan surau. Layanan kayangan tidak seharusnya berlaku, tegas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuk Syari. Pihak pengurusan masjid diminta tidak membeza-bezakan layanan kepada individu atau kumpulan tertentu. Mengulas mengenai video tular di laman sosial, mendakwa pihak masjid memberi layanan berbeza kepada golongan tertentu yang hadir bagi mengikuti solat Jumaat. Tambahnya, SOP melibatkan kehadiran jemaah di masjid sentiasa diperbaharui mengikut situasi semasa COVID-19. Kadar jangkitan COVID itu juga antara pertimbangan yang akan kita perbaharui SOP barangkali dengan membenarkan lebih ramai. Walau bagaimanapun, selain daripada SOP yang lebih penting, pihak masjid ini saya pun telah menyatakan bahawa biarlah ada budi bicara. Jangan hanya melayan kumpulan-kumpulan tertentu. Sebenarnya saya sendiri bila pergi ke masjid di Putrajaya pun saya pun beratur. Ada tempat yang kita kena ikut seumpama ramai lah. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program Musaadah Yadim Bank Islam kepada pengayuh beca sempena Bulan Kebangsaan di Dataran Muhammadi, Kota Baru. Terdahulu, Datuk Marzuk menyampaikan sumbangan bakul makanan dan wang tunai kepada 25 pengayuh beca secara pandu lalu sekitar Kota Baru yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Aktiviti riadah 6 individu di Tasik Hijau Bukit Luncu, Pasir Gudang, Johor Bahru, Johor berakhir tragedi selepas seorang daripadanya lemas akibat terjatuh ke dalam tasik itu. Mangsa Muhammad Faiz Daniel Maula Muhammad Nur, 26 tahun, dilaporkan mati lemas pada pukul 10 pagi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang Timbalan Penguasa Bomba 2 Ibrahim Omar berkata pihaknya menerima laporan pukul 10.22 pagi tentang kejadian itu. Mangsa dijumpai pada kedalaman 12 meter pukul 2.45 petang. Mangsa ditemui pada jarak 9 meter dari lokasi dia terjatuh. Operasi tamat 3.30 petang dan mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Ogos, Hari Kebangsaan. Sementara 16 hari bulan September, kita bakal menyambut Hari Malaysia. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan juga selamat menyambut Hari Malaysia. Kita ke perkembangan sukan. Persatuan Badminton Malaysia meletakkan sasaran ke peringkat Sukhoi buat skuad muda negara dalam kempen Piala Sudirman, Piala Thomas dan UBA 2021. Menurut Presidennya Tan Sri Noza Zakaria, keputusan untuk menyeraikan pemain muda kali ini dibuat bagi memberi pendedahan awal kepada mereka beraksi dalam kejohanan utama sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Paris 2024.
Berbaki kurang setahun sebelum Piala Sudirman 2022 serta Piala Thomas Uber 2022, Tan Sri Noza percaya penyertaan dalam kejohanan utama ini akan memberi cabaran kepada mental dan keupayaan pemain muda untuk mengatasi tekanan pada tahap tertinggi. Tambahannya, ini juga adalah permulaan bagi mereka untuk bersaing dalam kalangan pemain berkelas dunia yang lain sebelum bermulanya kejohanan-kejohanan berkelayakan bagi Sukan Olimpik Paris 2024. Sekarang will be all three quarter final minimum. Ya. Cuma tiga-tiga. Okay. Dan apa yang lebih penting ialah pendedahan kita terhadap skor yang skor. Berdasarkan kita punya previous Olympic experience, I think we are very serious about targeting 2 qualification every department. Yeah. So I think it's about to move. We want to take that challenge to have 2 wakil setiap-tiap ni. Dan sebab itu kita mahu memulakan pasukan yang muda. Ini kali pertama Badan Induk Badminton negara itu menghantar skuad muda bagi menghadapi Piala Sudirman, Piala Thomas dan Piala Uber. Digelar pendatang baru dalam saingan Liga Super 2021 tidak menghalang Penang FD untuk menunjukkan taring sebenar mereka dalam persaingan musim ini. Berkongsi 40 mata bersama Kedah Darul Aman FC, skuad Harimau Kumbang itu bukan sahaja berpeluang merangkul gelaran naib juara jika menang ke atas Terengganu FC malam esok. Malah mereka juga bakal melakar sejarah tersendiri dengan memenangi slot ke Piala AFC pada musim depan. Ketua Jurulatih Penang FC Thomas Truka berkata saingan sengit 3 penjuru kali ini telah memberikan pasukannya semakin lapar untuk memburu tiket ke Piala AFC. Jelasnya dia mahu melihat Penang FC dilabel sebagai sebuah pasukan yang hebat bukan sahaja di Malaysia, malah juga di peringkat Asia. Untuk itu, pengendali kelahiran Republik Czech tersebut mahu anak-anak buahnya mencatat kemenangan ke atas Terengganu dengan jaringan yang besar bagi mengelak impian mereka musnah di tangan Kedah. Tambah Turka, Penang FC diletakkan sasaran mengakhiri Liga di tempat ke-6 teratas pada awal musim. Namun, prestasi menakjubkan mereka yang menyaksikan pasukan berada di kedudukan ketiga setakat ini merupakan satu bonus dan tidak dijangka. Beralih ke Sukan Bowling Padang. Dalam usaha mempertahankan pingat emas Sukan Commonwealth 2018, skuad bowling padang negara berhasrat untuk membawa masuk tenaga pakar dari Afrika Selatan bagi menajamkan lagi aspek taktikal dan teknikal. Jurulatihnya Zuraidi Putih berkata pihaknya yakin kerjasama dengan pakar dari negara tersebut mampu memantapkan lagi skuad negara menjelang Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, England. Kita banyak mengambil maklumat-maklumat, data-data penting yang kita kumpul sekian lama, bagaimana pemain-pemain South Africa ini boleh mencipta kemenangan sampai 3-4 emas di Commonwealth, di India, di Delhi, di Scotland, kan? Jadi kepakaran dan juga resepi-resepi ini digunakan untuk memberi input yang berguna untuk atlet-atlet kita untuk digunakan semasa di dalam gelanggang untuk strategi memenangi perlawanan. Skuad bowling Padang Negara juga akan membawa 10 pemain lelaki dan wanita menjalani latihan intensif selama sebulan di England bermula 10 Oktober hingga 8 November depan. Sepanjang latihan tersebut, pemain negara berpeluang menjalani latihan di Leamington Spa yang merupakan venue untuk Sukan Commonwealth nanti. Seramai 10 orang sahaja akan dipilih untuk mewakili negara ke Tamasya Commonwealth tahun depan, melibatkan 5 lelaki dan 5 wanita yang bakal disenaraikan awal Januari 2022. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita berganding bahu memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Muhajir Dasami, selamat malam dan salam hormat.